Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmi Amiruddin. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesan kemajuan peradaban Negeri Sembilan terhadap penggunaan dialek bahasa. Sebagai pengenalan, menurut Ahmad Khair Muhammad Nur 2016, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Melalui bahasa juga kita dapat menyampaikan sesuatu perkara dan menerima pendapat serta ilmu. Iaitu, bahasa boleh dikatakan penting dalam berkomunikasi seharian kerana bahasa juga suatu keperluan kepada manusia. Menurut Nik Safiah Karim 2016, bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Semakin banyak jumlah penuturnya dalam salah satu kawasan, maka semakin luaslah daerah penyebaran bahasa itu. Dan sampai itu, semakin bertambah dan banyak perbezaan wujud dari segi penggunaannya. Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. Dalam rangka Malaysia di Semenanjung Tanah Melayu sahaja, sudah terdapat pelbagai dialek seperti dialek Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Oleh hal demikian, terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza. Objektif untuk kajian kali ini adalah mengkaji tahap penggunaan dialek di antara penduduk tempatan Negeri Sembilan. Yang kedua, mengenal pasti faktor yang mendorong pengurangan penggunaan dialek Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, mengenal pasti kepentingan dialek tersebut bagi penduduk tempatan Negeri Sembilan sendiri. Terima kasih di atas pengenalan yang menarik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safarani binti Abdul Rahim pada hari ini akan menerangkan dan membentangkan mengenai kajian literatur yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Kajian literatur yang pertama adalah tahap penggunaan dialek dalam kalangan penduduk tempatan Negeri Sembilan. Yang kedua, faktor yang mendorong pengurangan penggunaan dialek Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, kepentingan dialek tersebut bagi penduduk tempatan Negeri Sembilan. Bagi kajian literatur yang pertama iaitu tahap penggunaan dialek dalam kalangan penduduk tempatan Negeri Sembilan, pengkaji telah merujuk beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Berdasarkan kajian Muhammad Fazli Jaafar 2012 dalam tesis yang bertajuk Sikap dan Kefahaman Pelajar Terhadap Dialek Negeri Sembilan, mendapati bahawa sikap penggunaan dialek Negeri Sembilan dalam kalangan pelajar adalah sederhana kerana kurangnya dorongan daripada ibu bapa. Selain itu, dalam kajian ini juga menyatakan bahawa pelajar dalam kelas sosial yang tinggi mempunyai kefahaman yang rendah terhadap dialek Negeri Sembilan. Dalam kajian ini juga menunjukkan bahawa pelajar tidak malu, malah suka dan bangga menggunakan dialek Negeri Sembilan. Selain itu, berdasarkan kajian Kalsum Ibrahim yang bertajuk Cerminan Jati Diri Penuturnya dalam Dialek Negeri Sembilan yang telah dijalankan ke atas mahasiswa UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, mendapati bahawa 50% informannya tidak fasih menggunakan dialek Negeri Sembilan, yang mana menyebabkan mereka tidak menggunakan dialek tersebut ketika berkomunikasi dengan rakan senegeri. Manakala sebanyak 60% informan pula mengakui bahawa mereka menggunakan dialek Negeri Sembilan sekiranya bertemu dengan rakan senegeri, dan 50% informan berasa malu menggunakan dialek Negeri Sembilan ketika berada di luar negeri. Tahap penguasaan dan penggunaan dialek Negeri Sembilan dilihat berbeza mengikut kelompok tertentu seperti umur, jantina dan status. Menurut Nur Hashimah 2011, Help berpendapat bahawa penilaian seseorang terhadap sesuatu bahasa adalah berdasarkan pandangan mereka yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Antara faktor sosial yang boleh dikaitkan dengan tajuk ini adalah dorongan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan yang dapat membentuk sikap individu terhadap penggunaan bahasa atau dialek. Kajian literatur yang kedua iaitu faktor yang mendorong pengurangan dialek Negeri Sembilan akan menguraikan mengenai faktor penghijrahan, faktor pendidikan, faktor perkahwinan dan juga faktor peluang pekerjaan. Faktor utama yang mendorong pengurangan penggunaan dialek Negeri Sembilan ialah penghijrahan. Penghijrahan terbagi kepada dua aspek iaitu penghijrahan penduduk tempatan ke kawasan luar dan penghijrahan orang luar ke dalam sesuatu kawasan. Kebiasaannya, penghijrahan dilakukan oleh generasi muda yang merupakan pewaris sesuatu bahasa dialek kerana ingin mencari kehidupan yang lebih baik dan memperbaiki taraf kehidupan. Apabila ini berlaku,
Mereka sikit sebanyak mengenepikan penggunaan dialek Negeri Sembilan sehingga satu tahap di mana bahasa tersebut dilupai oleh generasi seterusnya. Manakala orang luar yang berhijrah ke dalam Negeri Sembilan kebiasaannya masih menggunakan dialek bahasa negeri asal mereka atau memvariasikan bahasa untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Faktor kedua ialah pendidikan. Tahap pendidikan seseorang itu mampu mendorong seseorang untuk berhijrah ke kawasan lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa. Individu yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah cenderung berhijrah ke kawasan luar bandar, manakala individu yang berpendidikan tinggi cenderung untuk berhijrah ke kawasan bandar. Jadi, jika ini berlaku, jumlah penutur jati akan berkurangan kerana kebanyakan mereka memilih untuk berpindah keluar dari negeri asal. Selain itu, peluang melanjutkan pelajaran juga mendorong generasi muda untuk berhijrah ke kawasan yang berdekatan dengan pusat pengajian. Mereka mengambil masa beberapa tahun untuk menetap di situ sebelum pulang ke tempat asal. Mereka akan lebih memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan bagi memudahkan komunikasi, mengelakkan salah faham dan kejanggalan ketika berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan negeri atau bangsa. Faktor ketiga ialah perkahwinan. Perkahwinan kebiasaannya melibatkan dua individu yang berasal dari negeri atau kawasan yang berbeza. Terdapat individu yang masih menggunakan dialek ketika berinteraksi dengan pasangan, namun ada juga yang memilih untuk tidak menggunakannya. Hal ini dapat memberi kesan kepada pembesaran anak-anak dalam penggunaan bahasa komunikasi. Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Nizam Abdul Wahid dan Muhammad Zaid Daud 2018 dalam tesis yang bertajuk Individu dan Pemilihan Dialek, kajian kes di Kota Samaran, Sarawak menunjukkan bahawa golongan ibu mempunyai pengaruh dialek yang lebih besar berbanding golongan ayah. Hal ini kerana ibu lebih banyak meluangkan masa bersama anak-anak berbanding ayah. Faktor keempat ialah peluang pekerjaan. Apabila mendapat pekerjaan baru, mereka perlu beradaptasi dengan suasana yang baru, terutamanya dalam komunikasi. Hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung menggunakan bahasa formal untuk urusan pekerjaan berbanding penggunaan bahasa dialek. Urusan pekerjaan dilihat sebagai urusan rasmi yang memerlukan penggunaan bahasa formal seperti bahasa kebangsaan berbanding bahasa dialek. Selain itu, penggunaan bahasa formal juga menunjukkan penghormatan terhadap sesuatu majlis dan golongan yang berbeza taraf ketika berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan ini, penggunaan bahasa dialek dilihat sangat terhad kepada situasi yang tertentu sahaja. Kajian literatur yang keempat ialah kepentingan dialek tersebut bagi penduduk tempatan Negeri Sembilan. Terdapat dua kepentingan yang dibahaskan iaitu jati diri penutur dan keunikan warisan. Kepentingan yang pertama adalah jati diri penutur. Apa itu jati diri? Menurut Siti Rahimah 2017, secara amnya jati diri boleh dikatakan sebagai pegangan atau cara hidup individu, bangsa, agama dan negara. Dialek dikategorikan sebagai bahasa dilihat sebagai lambang jati diri atau identiti seseorang. Menurut Idris Aman, lakuan bahasa adalah lakuan identiti, di mana bahasa yang dituturkan oleh individu dan identitinya sebagai penutur bahasa berkenaan tidak dapat dipisahkan. Dialek berkait rapat dengan adat dan budaya di mana kesantunan sesebuah bahasa dapat memperlihatkan cara hidup sesebuah masyarakat. Contohnya, orang Melayu, terutamanya orang-orang terdahulu, sangat santun ketika bertutur dan ini membuktikan bahawa orang Melayu memiliki adat dan budaya yang kaya dengan nilai-nilai budi bahasa serta kepatuhan kepada sistem bahasa dan sosial. Kepentingan yang kedua ialah keunikan warisan di mana dialek Negeri Sembilan dipercayai berasal daripada dialek Minangkabau, namun terdapat perbezaan di antara dua dialek ini. Setelah dikaji dan diteliti, ternyata dialek Negeri Sembilan lebih mirip kepada dialek Siak. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis gramatikal dalam aspek morfologi dan sintaksis. Perbezaan dan perubahan antara dua dialek ini juga mungkin disebabkan oleh faktor masa dan faktor geografi yang mana membentuk dan menukar bahasa tersebut sehingga menjadi bahasa yang ada pada hari ini. Dialek Negeri Sembilan bukan sahaja warisan negeri namun khazanah negara yang sangat berharga. Hal ini kerana dialek-dialek seperti ini dapat memperlihatkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat kaya dengan kepelbagaian dialek. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Wan Azim dan saya akan membentangkan kajian yang telah kami sediakan
dan terdapat 38 responden yang berjaya kami kumpul. Jadi bagi soalan yang pertama, iaitu adakah anda fasih dialek Negeri Sembilan, dan lebih daripada separuh yang mengetahui tentang dialek Negeri Sembilan dan menggunakannya dengan fasih. Lebih daripada separuh statistik yang kami peroleh mengatakan bahawa mereka masih lagi fasih menggunakan dialek Negeri Sembilan, sama ada bersama keluarga, kawan-kawan atau guru-guru atau sesiapa. Terdapat 38 responden yang berjaya kami kumpul dan rata-rata mengatakan bahawa pengetahuan tentang dialek Negeri Sembilan berada di tahap yang sederhana. Ini terbukti bahawa faktor-faktor seperti perkahwinan, pembelajaran di IPT swasta dan lain-lain lagi penyebab berkurangnya dialek di Negeri Sembilan. Kanak-kanak di Negeri Sembilan masih lagi didedahkan dengan dialek Negeri Sembilan oleh para keluarga, rakan-rakan, rakan perniagaan, jiran tetangga dan ramai lagi yang menjadi tunggak utama untuk mengekalkan dialek Negeri Sembilan sehingga hari ini. Bagi objektif ketiga, iaitu mengenal pasti kepentingan dialek tersebut bagi penduduk tempatan Negeri Sembilan, responden ditanyakan soalan jika penggunaan dialek dilihat seperti menyumbang kepada adat Negeri Sembilan itu sendiri. Dan berdasarkan jawapan-jawapan responden, semua responden bersetuju bahawa penggunaan dialek menyumbang kepada adat Negeri Sembilan. Ini kerana penggunaan dialek ini melambangkan keunikan budaya Negeri Sembilan itu sendiri dan merupakan salah satu identiti bagi seseorang yang berasal dari Negeri Sembilan. Selain itu, responden juga menjelaskan bahawa dengan penggunaan dialek ini, adat Negeri Sembilan dapat disemaikan kepada generasi akan datang dan juga dapat dikekalkan. Responden juga ditanyakan soalan jika penggunaan dialek Negeri Sembilan ini dianggap sebagai identiti penduduk mereka. Dan hampir keseluruhan responden mengakui bahawa penggunaan dialek Negeri Sembilan ini adalah identiti mereka. Soalan terakhir yang ditanya kepada responden adalah jika dialek tersebut dihilang telan zaman, adakah ia akan memberi kesan yang positif kepada keunikan penduduk setempat? Dan seramai 65.8% daripada responden kami menyatakan bahawa kehilangan dialek ini tidak akan memberikan kesan positif kepada keunikan penduduk Negeri Sembilan. Penggunaan dialek Negeri Sembilan masih lagi dianggap sebagai identiti negeri mereka, dan responden mengatakan bahawa penggunaan dialek ini merupakan sesuatu yang sangat besar bagi mereka, dan jika dialek itu hilang di telan zaman, ia akan memberikan impak yang besar terhadap identiti mereka. Mungkin Negeri Sembilan sudah lagi tidak dianggap sebagai Negeri Sembilan. Adakah ini yang dikatakan sebagai Melayu mudah lupa? Fikir-fikirkanlah. Untuk menyimpulkan kajian kali ini, secara keseluruhannya, dialek Negeri Sembilan nampaknya masih utuh di kalangan masyarakat di negeri tersebut. Tapi, tidak dapat menafikan bahawa faktor-faktor yang disenaraikan dalam soalan yang diajukan kepada mereka, bahawa faktor-faktor tersebut sedikit sebanyak mempengaruhi kekerapan dan tahap penggunaan dialek di negeri tersebut. Oleh yang demikian, pengkaji berharap supaya budaya, dialek dan adat tidak ditelan zaman dan sentiasa mekar di hati rakyat. Generasi terdahulu bertanggungjawab untuk mengekalkan budaya ini dan diturunkan pula kepada generasi akan datang. Pihak lain seperti kerajaan negeri atau kerajaan secara umumnya juga perlu mengambil tindakan dan memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan usaha untuk memelihara budaya dan dialek ini. Terlalu juga kepada generasi baru yang bakal memimpin di masa akan datang supaya tetap belajar dari mereka yang lebih makan garam dahulu berbanding kita, kerana ilmu tidak datang berkulit. Ia datang kepada sesiapa yang mencarinya, dan sesungguhnya mencari ilmu itu suatu kewajipan bagi semua umat Islam. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.